Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak. Anda bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan dahulu antara tajuk utama untuk malam ini. Michael Manyin minta henti dulu debat isu RM1 bilion. Tabung Baitul Mal Sarawak cekap urus agihan zakat. Sekiranya merasa was-was, kita ingin nasihat supaya telefonlah pihak dan sama ada telefon ataupun berhubung dengan pihak polis. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin seru Ahli Dewan Undangan Negeri DUN agar tidak bahaskan lagi isu pembayaran RM1 bilion untuk sekolah daif di Sarawak. Ini kerana isu tersebut masih dalam rundingan dengan Kerajaan Persekutuan melalui satu jawatankuasa yang akan ditumbuhkan. A special committee comprising Ministry of Finance, Ministry of Education and Sarawak Government be established to ensure that the management of the fund is clean and transparent in a transparent process can be implemented. Jelas Michael Manyin, Mazli telah kemukakan beberapa cadangan bagi selesaikan isu itu. Ia disampaikan semasa pertemuan Mazli dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg 24 April lalu. The RM1 billion be placed into a special account or special board and not into the federal consolidated fund. 2. A tripartite committee consisting of the Ministry of Finance, Ministry of Education and the Sarawak Government would be established to manage the fund and to oversee the project. Setakat ini, cadangan tersebut dipersetujui oleh Ketua Menteri dan kini hanya tunggu kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Sehubungan itu, beliau berharap wang RM1 bilion akan dapat disalurkan dengan secepat mungkin. Semua tahu Sarawak jadi negeri pertama yang akan guna bahasa Inggeris dalam pembelajaran sains dan matematik bermula Januari tahun hadapan. Datuk Seri Michael Manyin Jawong akui ia merupakan satu cabaran yang besar. Bagi pastikan ia berjaya, Kerajaan Sarawak bakal laksanakan beberapa inisiatif. Minister has started engagement with the Sarawak Education Department to obtain the number of teachers that have to be trained, the modules for training and the resources required. We will also be engaging with the relevant institutions of higher learning such as UNIMAS, UITM, Curtin, Swinburne and the IPGs to discuss the training of teachers. Katanya usaha itu akan dijalankan secara berperingkat. Ia dimulai dengan darjah 1 sebanyak 891 sekolah rendah sebelum dilaksana ke peringkat sekolah menengah. Malah sebanyak 222 sekolah rendah aliran Cina terkecuali buat sementara waktu atas permintaan Lembaga Pengurusan Persatuan Sekolah Cina Sarawak. Tindakan memperkenalkan pengukuran tanah NCR inisiatif baru telah mempertingkatkan keluasan yang diukur dan diwartakan berbanding kaedah lama. Kata Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, kaedah lama kurang efisien. Jelas Awang Tengah dalam tempoh lebih kurang 50 tahun sejak 1960 sehingga tahun 2010, hanya sekitar 260,000 tanah NCR berjaya diselesaikan. Namun sehingga 30 April 2019, 880,541 hektar berjaya diukur melalui peringkat pertama dengan 723,344 hektar daripadanya telah diwartakan. Bermakna hanya dalam tempoh 8 tahun kita telah berjaya mengukur 3 kali ganda keluasan berbanding kaedah terdahulu. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan penggulungan bagi kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18.
Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah luluskan pengambilan 467 pegawai pelbagai kategori bagi tambah kapasiti sedia ada di Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak. Ini melibatkan tambahan perbelanjaan dianggarkan RM30 juta setahun. Saya ingin menyuruh semua ahli yang berhormat dan semua pihak yang menuntut tanah NCR agar memberi kerjasama sepenuhnya kepada Jabatan Tanah dan Survey supaya kerja-kerja pengukuran ini dapat berjalan dengan lancar, khususnya yang melibatkan lot-lot individu. Sejak Mei tahun lalu, 35 kes makau skam disiasat. Jumlah kerugian RM51,000 dan hasil tangkapan 16 orang. Ini gesaan Menteri Kebajikan, Wanita, Keluarga, Kesejahteraan Komuniti dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. We want to create awareness among the public and to prevent many more people being scammed ni. Dan sekiranya merasa was-was, ya, kita ingin nasihat supaya telefonlah pihak dan sama ada telefon ataupun berhubung dengan pihak polis. That is the best way, ya, untuk mendapat nasihat dan juga untuk mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. Apa yang kita ingin memberi amaran kepada masyarakat di negeri Sarawak ini, apabila menerima satu-satu tawaran pekerjaan itu, terutamanya media sosial sekarang yang sering kali digunakan oleh kerana mudah. Semua orang mempunyai akses kepada media sosial, tetapi tidak semua orang yang tahu penggunaannya dengan cara yang sekurang-kurangnya kita katakan betul. 5 lagi kertas siasatan berhubung kes penipuan pekerjaan di Kemboja dijangka siap dalam tempoh terdekat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sarawak, Superintendent Mustafa Kamal Ghani sahkan, setakat ini 2 individu sudah dituduh di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan kerana menipu. Seorang daripada tertuduh antara 40 orang warga Sarawak yang ditahan di penjara wilayah Benti Mencai, Kemboja. Manakala seorang lagi pernah bersama mereka. Kata Mustafa, jika polis ada bukti cukup, cadangan akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk pertuduhan. Beliau pada masa sama menasihati rakyat agar lebih berhati-hati apabila menerima tawaran pekerjaan, terutamanya yang menggunakan platform media sosial. Kita berehat seketika. Selepas ini, jasad mendiang Leong Lai Wah di Semadi esok. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua geng-geng kita yang berada dekat Sibu. Kinetok, Sibu pun dah boleh dengar daerah Sarawak. 96.3 FM. Set frekuensi dalam kereta kita. Betul? Sebab kami yang dah tag Kamero Afiq dalam Insta story. Adanya happy lah Fik. Yang ada power, champion. Memang untuk kita orang. Betul. Hidangan halwa telinga kita. Jadi pagi-pagi bolehlah dengar sampai 2. Susunan Baitul Mal yang begitu berkesan dan pengurusan yang baik yang telah diiktiraf oleh negara kerana sudah mendapat award dari sudut audit. Pengurusan cekap Tabung Baitul Mal Sarawak TBS khususnya dalam pengagihan kutipan zakat dapat pengiktirafan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, banyak aset pembangunan Islam Sarawak dibina dan diurus dengan baik. Ini bagi bantu masyarakat Islam di negeri itu, khususnya golongan asnaf dan fakir miskin. Tambahnya, pembangunan Islam di Sarawak kian maju dan terus berkembang hasil kutipan zakat oleh Baitul Mal Sarawak. Selain daripada itu juga umat Islam selain bersedekah membayar zakat dan fitrah. Dan zakat ini telah menjadi satu kejayaan kepada kita negeri Sarawak.
Institusi Islam itu juga ada perancangan jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Islam. Beliau merasmikan majlis perasmian pengagihan bubur Mas Jasa pada Selasa di Kuching. Kata Abang Johari lagi, masyarakat bukan Islam melihat kejayaan dan pengurusan kewangan Islam yang sistematik sebagai contoh atau role model. Malah pemimpin bukan Islam dalam kerajaan juga mula mengorak langkah dengan menubuhkan satu badan amanah yang dipanggil sebagai Unifor, iaitu unit untuk agama lain yang diletakkan di bawah Jabatan Ketua Menteri. Jadi kita sebenarnya sudah menjadi model yang bagi ikutan apa yang baik. Dan Alhamdulillah keadaan begini disebabkan oleh pimpinan kita yang baik dan juga dari sudut perpaduan masyarakat Islam dan pentadbiran yang adil dan saksama. Kalau kita asyik madah ke Datuk dengan tidaknya orang bukan Islam, mungkin orang kata kita loket. Sementara itu, Lembaga Tabung Haji TH hari ini menyerahkan zakat TH berjumlah 1.67 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2018 kepada Tabung Baitul Mal Sarawak. Pengerusi TH Sarawak Tan Sri Mat Nur Yusof menyerahkan zakat itu kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud dalam satu majlis ringkas di Demak Jaya, Kuching. TH dalam kenyataannya berkata, bayaran zakat di Sarawak mencatatkan peningkatan 27.1% berbanding 1.31 juta ringgit pada tahun sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan bayaran zakat TH dalam negara pada 2018 meningkat 26.6% atau 85.57 juta ringgit berbanding 2017 yang berjumlah 67.61 juta ringgit. Upacara pengebumian jasad Leong Lai Wah, ibu kepada bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan, akan diadakan di kediaman Chan di Tanjung Lobang jam 1 tengah hari esok. Mendiang yang berusia 104 tahun meninggal dunia pada pukul 3 petang Selasa kerana uzur. Mendiang diingati kerana perwatakannya yang mudah tersenyum. Mendiang juga aktif dengan kerja-kerja amal hingga ke hari tuanya. Meskipun berkerusi roda, Mendiang tetap hadir ke kempen Go Ball bagi kutip dana untuk Persatuan Kanak-Kanak Kanser Sarawak SCCS. Mendiang turut menyumbang RM10,000 untuk menyokong kempen berkenaan. Sarawak catat pendapatan RM27 juta menerusi industri kraftangan pada 2018 melibatkan 915 pengusaha. Untuk tahun ini, Kerajaan Sarawak menjangkakan jumlah pendapatan sebanyak RM29 juta. Pada 2018 juga pendapatan negara menerusi industri sama adalah RM506.5 juta, melibatkan 5,572 pengusaha. Manakala nilai pasaran global adalah $526.5 bilion pada 2017 dan catat pertumbuhan 11% secara tahunan. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan pengisytiharan Bandar Kuching sebagai bandar kraft dunia sebelum ini, ia akan bantu Sarawak raih pendapatan yang disasarkan. Selain itu, pihaknya juga terus komited menganjurkan lebih banyak program dan kerjasama dengan badan kraft dunia lain. Sempena ketibaan musim perayaan kali ini, dua delegasi penerbangan negara Malaysia Airlines dan AirAsia akan menambah jumlah penerbangan domestik. 737 penerbangan ditambah daripada jadual penerbangan asal sekitar 3,776. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamaruddin Jaafar berkata, kerajaan akan memastikan perkhidmatan ini mampu tampung permintaan yang tinggi serta mampu mengawal harga tiket penerbangan. Penerbangan tambahan ini akan bermula 23 Mei hingga 16 Jun khusus untuk sambutan Aidilfitri, Hari Gawai dan Pesta Keamatan. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.